Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain Aida binti Muhammad Arifin akan membentangkan konsep kendiri dalam tajuk personality dan konsep kendiri. Pertamanya kita akan lihat kepada definisi konsep kendiri. Konsep kendiri boleh didefinisikan sebagai penilaian seseorang ke atas dirinya sendiri atau bagaimana ia menganggap tentang dirinya sendiri, sama ada secara positif ataupun negatif. Menurut Veyman 1980, konsep kendiri ialah pandangan kekuatan dan kelemahan diri sendiri serta disokong dengan maklum balas tentang dirinya daripada orang lain. H.B. Perkins pula dalam bukunya Human Development and Learning 1974 berpendapat konsep diri ataupun konsep kendiri terdiri daripada persepsi, kepercayaan, perasaan, sikap serta nilai yang khusus dipegang oleh seseorang individu tentang dirinya. Amir Awang 1991 berpendapat konsep kendiri ialah integrasi antara penilaian diri sendiri, penilaian orang lain dan penilaiannya tentang tanggapan orang lain terhadap dirinya. Dari perspektif Islam, seseorang yang mempunyai konsep kendiri yang tinggi ialah orang yang beriman, berilmu dan sentiasa bertakwa kepada Allah. Sebaliknya, orang yang mempunyai konsep kendiri yang rendah ialah seperti orang yang tidak mempunyai cita-cita, penakut, pemalu, mudah putus asa, selalu mengharap orang lain, merendah diri dan tidak bertakwa kepada Allah. Kesimpulannya, konsep kendiri ini adalah tanggapan atau pandangan seseorang terhadap dirinya yang terdiri daripada penilaian, pendapat, persepsi, kepercayaan termasuk kebaikan dan keburukan dirinya. Menurut Perky dan Williams 1988, sesungguhnya tiada seorang pun dilahirkan dengan konsep kendiri. Konsep kendiri ini wujud pada bulan-bulan awal kehidupan seseorang bayi dan dibentuk secara berterusan akibat pengalaman seseorang individu yang semakin bertambah. Konsep kendiri seseorang boleh digolongkan dalam dua kategori yang utama, iaitu konsep kendiri positif dan konsep kendiri negatif. Menurut Noren dan Habibah 1997, konsep kendiri boleh dibahagikan kepada konsep kendiri positif dan negatif. Konsep kendiri positif adalah seseorang yang mempunyai pandangan positif terhadap diri atau berpuas hati dengan dirinya sendiri, beramah dan mudah berkawan, menghargai pemberian orang lain dan bersedia memuji orang lain, mudah bersosialisasi dengan orang lain, mempunyai rasa yakin diri yang tinggi dan berasa bangga dengan kebolehan diri dan berani mencuba perkara baru. Konsep kendiri negatif pula adalah seseorang yang mempunyai pandangan rendah terhadap dirinya sendiri, suka meminta pertolongan dan tidak pandai berdikari dalam melakukan segala perkara, tidak berpuas hati dengan apa yang diterimanya, bersifat curiga, prasangka dan tidak percaya kepada diri sendiri dan orang lain, amat kecewa apabila menerima kritikan dan selalu menimbulkan masalah. Seterusnya, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep kendiri negatif dan positif. Okey, kalau positif, sentiasa memperoleh ganjaran yang positif sejak dari kecil apabila melakukan sesuatu, sama ada mendapat kejayaan mahupun kegagalan. Sentiasa mendapat kasih sayang dan layanan yang baik daripada ibu bapa dan keluarga. Keadaan keluarga yang stabil dan harmoni juga akan membantu seseorang membina konsep kendiri yang positif dan baik. Sering mendapat pengiktirafan sama ada dari ibu bapa, guru ataupun rakan-rakan. Kalau negatif, kurangnya kasih sayang, perhatian dan belayan daripada ibu bapa, guru ataupun orang-orang yang di sekelilingnya. Keadaan keluarga yang kucak-kacir serta dengan keadaan ibu bapa yang sering bergaduh juga memberi kesan negatif pada pembentukan konsep kendiri anak-anak. Kedudukan sosioekonomi keluarga yang rendah turut memberi kesan negatif. Fizikal yang tidak sempurna juga dapat membentuk konsep kendiri yang negatif seperti cacat fizikal. Seperti yang kita ketahui, faktor utama yang mempengaruhi pembinaan konsep kendiri anak-anak adalah ibu bapa ataupun keluarga dan persekitarannya. Perkembangan konsep kendiri dibahagikan kepada 5 peringkat, iaitu pada waktu bayi. Pada ketika ini bayi tidak mempunyai konsep kendiri, dan pada 18 hingga 24 bulan mulanya pembentukan konsep kendiri dan penilaian kendiri, iaitu kanak-kanak dapat mengenali diri mereka sendiri melalui gambar ataupun melalui cermin. Pada 18 hingga 30 bulan, perkembangan autonomi, lawan malu dan ragu
Iaitu pada peringkat ini, kanak-kanak diberi peluang untuk melakukan sendiri secara berdikari tanpa perlunya bantuan daripada orang lain. Pada peringkat 3 hingga 11 tahun, mulanya sosialisasi dan internalisasi, iaitu kanak-kanak dibantu untuk mempelajari kemahiran, tingkah laku, nilai untuk menjadikannya seorang yang berguna untuk masyarakat pada masa hadapan. Pada peringkat 12 hingga 18 tahun pula, mulanya pembentukan identiti lawan keliru identiti. Remaja adalah tahap seseorang pelajar mencari identiti sendiri ekoran dari perubahan fizikal yang dialaminya. Implikasi konsep kendiri terhadap guru. Yang pertamanya adalah guru perlu memiliki personaliti yang ceria dan berkelakuan baik, kerana didapati guru yang mempunyai personaliti yang ceria dapat mempengaruhi tahap penguasaan murid dalam bilik darjah. Yang keduanya, guru perlu memiliki sifat sosial integrasi dan menggalakkan proses pembelajaran, kerana didapati konsep kendiri di kalangan pelajar sekolah rendah adalah tinggi dan lebih positif sekiranya adanya guru-guru bersifat sebegini. Yang ketiga, guru perlu sentiasa memberi dorongan, bantuan dan motivasi kepada murid, kerana pencapaian akademik mereka dipengaruhi oleh konsep kendiri yang dibina dalam diri mereka. Seterusnya, guru juga seharusnya memberi perhatian dan penghargaan terhadap idea dan kreativiti murid serta membimbing murid yang ketinggalan supaya dapat meningkatkan keyakinan diri mereka dan supaya mereka tidak berasa terasing apabila berlakunya proses pembelajaran. Yang terakhir, implikasinya adalah pengajaran guru mestilah lebih kreatif dan fleksibel mengikut tahap penguasaan dan pencapaian murid. Pengajaran guru itu mestilah mengikuti kebolehan murid supaya mereka sentiasa menikmati pengalaman berjaya dan seterusnya meningkatkan perasaan penghargaan diri dan keyakinan diri. Daripada implikasi yang dinyatakan, terbukti bahawa sifat-sifat pribadi guru yang positif, yang ceria menjadi dominan berbanding dengan perkara-perkara lain seperti teknik pengajaran atau persekitaran kelas yang baik. Kesimpulannya, konsep kendiri setiap individu adalah berbeza dan akan berubah dari semasa ke semasa. Konsep kendiri penting kerana ia merupakan asas bagi pembentukan diri yang baik supaya seseorang individu dapat menerima kelebihan dan kelemahan yang ada. Dengan konsep kendiri juga, seseorang dapat mengawal diri daripada unsur-unsur yang tidak baik serta menunjukkan tingkah laku yang boleh diteladani kepada generasi akan datang. Selain itu, konsep kendiri juga merupakan asas bagi meningkatkan keyakinan dan kebolehan diri bagi menghadapi cabaran hidup yang akan datang. Kesimpulannya, konsep kendiri adalah penerimaan diri sendiri sama ada secara positif ataupun negatif. Okey, setakat itu sahaja pembentangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.